punyalah macam ni kan. Boleh dia orang buat relax-relax je. Lepas tu berlakon buat-buat kalut pada keesokan harinya. Kalau betul-betul member yang berperi kemanusiaan, memang dah tak senang duduk lah. Logik tak korang fikir? Aduh. Hello guys, selamat datang ke channel Tenang. So kita jumpa lagi dalam slot mencari kebenaran. So dalam episod lepas korang bagi view kat aku sangat baik kan? Sangat bagus sebabnya ada nama pelakon biru Mia Khalifa. Korang ni sangat nakal lah kan? Aduh hai. So, untuk episod kali ni, aku nak borak benda serius dengan korang. Jadi, korang kena stay tune dan tengok video ni sampai habis. Okay guys, untuk episod kali ni, aku nak borak mengenai kes Tang Mo Nida. Kes yang tengah hangat diceritakan kat negara Thai dan juga negara-negara jiran, termasuk negara kita. Kisah tragis ni telah menyentuh hati semua pihak kerana pemergiannya dalam keadaan tragis guys. So, kat luar sana sekarang ni hujan gang. Alam sekarang ni bagai faham perasaan aku kan, betapa sedihnya untuk menceritakan kat korang dalam episod ni. Untuk pengetahuan korang, kes ni juga kan telah menimbulkan pelbagai syak wasangka dan spekulasi serta andaian bagi semua yang mengikuti kes ini. So, untuk episod kali ni, aku pecahkan pada dua bahagian, iaitu kronologi dan spekulasi bagi kes ini. Sebelum aku pergi lebih jauh kan, aku nak ingatkan kat korang, if korang ada menyimpan gambar-gambar mangsa, gambar-gambar mendiang selepas dijumpai oleh pihak berkuasa, aku harap korang tak sebarkan benda tu. No! God, please, no! Sebab benda tu boleh mendatangkan kedukaan kepada keluarga dan peminat mangsa. So, andai kata relatif korang yang ada kena benda macam gitu kan, korang pun tengok benda tu tersebar dekat media sosial, aku rasa korang pun akan rasa kecewa dengan sikap orang yang buat macam tu. So guys, please be aware, jangan buat benda macam tu. Tanpa melengahkan masa, jom kita terjun dengan lebih jauh mengenai episod kali ini. Untuk pengetahuan korang, kronologi kes ni bermula pada 24 Februari yang lepas, di mana beliau Tang Mo Nida telah menaiki speedboat bersama 5 orang rakannya. Mangsa dikatakan ingin membuang air kecil, tapi malangnya bot yang dinaiki mereka mempunyai kegagalan tandas yang menyebabkan beliau terpaksa pergi ke bahagian belakang bot untuk membuang air kecil. Semasa beliau ke belakang tu, beliau ditemani oleh rakannya yang bernama Sen. Tang Mo dikatakan terjatuh daripada bot itu ketika sedang membuang air kecil. Sen dikatakan tidak perasan ketiadaan Tang Mo di atas bot kerana sibuk bermain dengan telefon. Begitu juga dengan manajernya yang mengeluarkan statement yang sama. Beliau sibuk melihat fonnya dan tak perasan Tang Mo tu dah hilang. Persoalan aku dalam kes ni kan, seramai-ramai manusia, 5 orang kot atas bot tu, takkanlah seorang pun tak boleh nak perasan kan, logik kan. Sebab agak mustahil lah kalau kita jatuh dalam air, kita tak menjerit, tak meronta dan mengeluarkan bunyi air yang berkicau sebab kita nak selamatkan diri. Kat statement ni kan, aku dah rasa macam suspicious lah. Selain itu, manajernya juga cuba blamekan Tang Mo dalam kes ni, di mana dia cakap Tang Mo tak nak pakai safety jacket ketika berada di atas bot. Ada juga kenyataan yang dikeluarkan oleh ibunya yang mengatakan bahawa Tang Mo ni pandai berenang. So agak mustahil lah dia nak lemaskan. Tapi kita tak tahu sebab dalam situasi tu hanya dia dan dirinya saja yang tahu apa yang berlaku. Statement yang dikeluarkan mengenai penyebab Tang Mo jatuh tu sudah menjadi satu kemusykilan kepada warganet kerana ia asyik bertukar-tukar antara satu statement yang dikeluarkan oleh pemandu bot tu
Dia menceritakan bahawa dia tidak berpengalaman untuk membawa speedboat tu, menyebabkan ia salah satu faktor penyebab Tammo jatuh. Tiba-tiba dia tukar lagi statement tu yang bahawa bot tu dibawa dan tersentak-sentak menyebabkan Tammo tu jatuh. So memang pelik lah benda ni kan. Memang pelik. Kes ini berlarutan hingga keesokan harinya pada 25 Februari. Kita kan, kalau ada member jatuh ke hilang ke dalam masa 24 jam kan, kita mesti kalut, takut, sedih lah kan, risau tentang member. Tapi untuk pengetahuan korang, kes ini dilaporkan 24 jam selepas kehilangan Tammo. Selepas 24 jam, mereka baru melaporkan kepada pihak berkuasa. Tapi malangnya pihak penyelamat sukar untuk membantu mangsa sebab ia mengalami kesulitan kerana arus sungai yang deras dan suasana yang gelap di kawasan sekitar lokasi. Lebih menghairankan, ibu Tammo juga membuat kenyataan yang kelima-lima saksi utama itu tidak dapat dihubungi selepas berjam-jam kehilangan anaknya. Punyalah macam ni kan. Boleh diorang buat relax-relax je. Lepas tu berlakon buat-buat kalut pada keesokan harinya. Kalau betul-betul member yang berperi kemanusiaan, memang dah tak senang duduk lah. Logik tak korang fikir? Aduh. Pada 26 Februari, berita sedih menyelubungi keluarga dan peminat Tammo di negara Gajah Putih, di mana jenazahnya ditemui terapung kira-kira 1 kilometer dari lokasi terjatuhnya beliau. Semasa penemuan jasad beliau, ia dikatakan agak mengerikan kerana terdapat sedikit cala bala pada kaki, kecederaan luka yang besar pada peha dan hasil forensik mengatakan paru-parunya dipenuhi dengan lumpur yang memberi penyebab kematian. Cause of death-nya adalah lemas. Namun, terdapat pelbagai spekulasi yang telah keluar dekat media sosial kan, yang telah dikongsi oleh rakyat-rakyat negara kita kan. So aku nak kongsikan spekulasi ni untuk bawa korang berfikir sama. Ingat ya geng, ini hanyalah spekulasi kes yang bertebaran di media sosial sahaja. Ia bukanlah penyiasatan yang bertauliah ya geng. So aku harap korang tak ambil into deep sangat tentang benda ni. Okay. Spekulasi pertama, ada yang mengatakan bahawa Tammo ni hanyalah kambing hitam yang dibawa ke bot berkenaan. Di dalam bot tu terdapat 5 saksi utama yang berada bersama Tammo. Dikatakan terdapat VVIP juga yang berada sama di dalam bot tu dan cuba untuk mengapa-apakan, dalam erti kata lain mencabul kehormatan mangsa. Spekulasi ini bertebaran apabila ada satu klip video yang menunjukkan Tammo sedang menyanyi di bahagian belakang bot dan kedengaran satu suara garau dalam video itu memanggilnya. Riak mukanya juga agak sedih pada saat tu kan. So dalam spekulasi ni, ia beranggapan bahawa apabila Tammo refuse untuk melayan VVIP tu, mereka risau Tammo akan buka mulut kepada pihak berkuasa mengenai kes ini. Dengan kata lain, mereka terpaksa menyenyapkan mangsa kan, dengan cara menghapuskan bahan bukti iaitu Tammo Nida dengan melemaskannya ke dalam sungai. Ia dianggap sebagai jenayah terancang di mana saksi-saksi yang berada di tempat kejadian cuba melenyapkan bahan bukti. Perkara ini timbul apabila kenyataan yang dikeluarkan saksi yang berada di atas bot itu tidak konsisten. ก้นกลางตรงนี้พี่ กลางแม่น้ำเลยเหรอกลางแม่น้ำเลยโอ้ครั้งสุดท้ายที่เห็นเขาน้ำเลยAda yang cakap jatuh, pegang kaki tapi tak sempat nak tolong. Ada yang cakap tak perasan sebab main phone. Dan yang lebih menghairankan, terdapat cala bala pada saksi yang berada di atas bot seakan-akan berlaku pergelutan. Selain itu, terdapat beberapa bukti bergambar yang tidak jelas di mana terdapat gambaran seperti tangan cuba mencapai bahagian tepi bot dan tidak diendahkan. Selain itu, statement yang dikeluarkan pengurusnya juga tidak selari, di mana dia mengatakan Tammo enggan memakai safety jacket, tetapi mayat mendiang dijumpai dengan safety jacket yang terlilit pada bahagian pinggangnya. Spekulasi kedua yang bertebaran di media sosial adalah berkaitan dengan duit, di mana aktris Anna Pool
mendedahkan Tang Monida ada mengambil pelan insurans perlindungan kemalangan yang bernilai 1 juta baht. Untuk pengetahuan korang ni, Easter ni anak manager kepada Tang Mo. Dikatakan Tang Mo meletakkan Easter ni sebagai pewaris sekiranya dirinya ditimpa kecelakaan. Nilaian 1 juta baht tu agak besar, geng. Easter ni kan, rapat tak rapat dengan Tang Mo, mereka duduk serumah. Macam anak sendiri kan. Lebih menghairankan, geng, gambar Easter dan keratik di dalam Instagram Tang Mo telah dihapuskan. Tetapi manajernya si keratik ni kata selepas mendiang meninggal, tiada sesiapa pun yang menguruskan Instagram Tang Mo. Jadi takkanlah gambar tu boleh hilang sendiri kan? Pelik tak? Last kali yang terbaru mengenai spekulasi kes ni aku dengar, ia adalah konspirasi terancang yang melibatkan ramai pihak. Dikatakan ibunya bersetuju memaafkan dua lelaki yang menyebabkan Tang Mo ni terjatuh dari bot. Laporan ini telah dilaporkan oleh Bangkok Post dan dipetik dalam wawancara Coconut Bangkok, di mana pemilik bot tu telah menawarkan 30 juta baht. Harga nilaian 30 juta baht tu ibunya sanggup terima dengan tukaran nyawa anaknya. Melalui laporan tu kan, abangnya sangat kesal dengan sikap ibunya dan menganggap sifat keibuannya boleh dijual beli. Dalam laporan itu juga, ibunya ada menyebut bahawa dia tidak memaafkan manager Tang Mo iaitu Keratik kerana menghilangkan diri selepas terjadinya kes ini. Tapi apabila ibunya menerima pampasan itu, ia menunjukkanlah yang ibunya lebih mementingkan kewangan daripada mencari keadilan bagi pihak anaknya. Alright guys, sampai kat sini je lah episod kali ni kan. Aku bukan ajak korang untuk taksub mengenai kes ni kan. Tapi dalam kes ni, dia banyak beri pengejaran yang tersembunyi untuk kita semua yang masih hidup ni kan. Dalam dunia ni, kepercayaan kita tidak boleh diserahkan kepada sesiapa, tahu tak? Hatta kawan baik sendiri, kita tak boleh letakkan kepercayaan 100% kepada mereka. Andai kata mereka flip sikit je kan, mereka boleh salang kita daripada belakang kan. Apa yang korang perlu tahu adalah kepercayaan kita ni hanya boleh diletakkan pada satu je, iaitu Yang Maha Esa. Yang tu memang takkan belok kita sampai bila-bila, sampai kiamat. Jadi guys, aku harap melalui perkongsian video ini, ia memberi korang satu manfaat yang baru dalam hidup korang. Untuk korang yang baru sampai dekat channel ni, jangan lupa untuk tekan butang like, subscribe dan share untuk membantu aku berkongsi konten-konten yang akan datang kan. Sebelum aku berundurkan, aku tinggalkan korang dengan sedikit klip video yang dikatakan perbualan antara roh Tang Mo. Aku tahu kita sebagai Muslim kan, tak boleh percaya benda ni. Jadi untuk korang yang Muslim, aku harap korang tidak terikutlah dengan cara ni, sebab perkara ni amat ditegah dalam agama kita. So guys, Ratlu Papa Rojak. Mo ไม่ไหวแล้ว Mo dah tak larat. Mo อยู่ที่ทางสะพาน maksudnya Mo berada dekat jambatan, di bawah jambatan. ช่วยโมทีโมหนาวโมหนาวโมไม่ไหวแล้ว โมอยู่ตรงไหนโมอยู่ตรงไหน โมอยู่ใต้สะพานโมอยู่ใต้สะพาน ใต้สะพานตรงไหน ใต้สะพานตรงนั้นแหละ ตรงไหนตรงโต๊ะของเปล่า ใช่แล้วโมหนาวตรงนั้นแหละ จมน้ำแล้ว dia kata dia dah tenggelam air, dia dah lemas di dalam air. ใช่แล้ว betul Mo หนาว Mo sejuk, dia kata pi baca, sebab tu nama seorang. Yunai, pi baca Yunai, dia tanya bat tu kat mana. Sesiapa saja tolonglah, tolong dia minta tolong orang Melayu. พี่บอสจ๋าช่วยโมที มีอะไรทำโมหรือเปล่า ใครก็ได้ช่วยโมที มีอะไรทำโมไหม มี อะไร เกาะโมไว้เขาเกาะโมไว้
บอก เขาไม่ให้โมขึ้นมา